Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi waqtafa bi atharihi wa da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bertemu pada pagi ini untuk kita meneruskan sesi yang berikutnya, membahaskan berkenaan dengan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang maha indah, yang mencapai kemuncak ketinggian pada makna dan juga lafaznya. Dan kita akan sambung pada nama Allah Subhanahu Wa Taala As-Salam. Baik, jadi turutan yang kita pilih ini berdasarkan kaitan. Kalau sebelum ni kita bincangkan tentang Al-Quddus. Baik, jadi yang berikutnya adalah As-Salam. Baik. Jadi As-Salam makna dari sudut lughawi, dari sudut bahasa. As-Salam was-salamah, itu asalnya. As-Salam was-salamah maknanya dari sudut bahasa al-bara'ah, wa tasallama minhu tabarra'a, maksudnya yang sejahtera, yang kita kata terlepas, ataupun yang kita kata yang terlepas, ataupun yang terlepas daripada sebarang bentuk kita kata apa, sebarang bentuk kekurangan dan juga kecacatan dan sebagainya. Baik, al-bara'ah maksudnya dia lebih kepada kita kata dari sudut bahasa, itulah apa, al-bara'ah, itulah terlepas ataupun berlepas. Kita kata al-bara'ah ni maksudnya sesuatu yang terlepas daripada sebarang pengaruh ataupun sebarang perkara yang mencacatkan ataupun yang tidak baik. Baik, kata Ibnul Arabi as-salamah al-afiyah. As-salamah maksudnya dari sudut bahasa, al-afiyah maksudnya kesejahteraan. Kesejahteraan, kesihatan, kita kata as-salamah, al-afiyah, kesejahteraan lah, kita kata kesejahteraan. Al-bara'ah tadi maksudnya bebas daripada sebarang perkara yang tidak baik lah. Termasuklah apa, bebas daripada, kita kata bila kita kata seorang yang sihat itu sihat, afiat kan, sihat wal afiat, al-afiyah kan, Melayu pun panggil afiat kan. Afiat maksudnya sihat wal afiat. Diharapkan apa, adinda di sana sihat wal afiat. Kalau dulu bahasa surat kan, sihat wal afiat. Baik, afiah maksudnya apa, terlepas ataupun bebas daripada sebarang bentuk kekurangan ataupun kecacatan, kesakitan dan sebagainya. Itu dari sudut bahasa lah. Sebab itu Ibn Arabi dia sebutkan makna dari sudut bahasa tu al-bara'ah, as-salamah, al-afiyah, kesejahteraan. Dalilnya kalau kita tengok dalam surah Al-Furqan ayat 63, surah Al-Furqan ayat 63, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang yang beriman, apabila mereka diucapkan sesuatu yang tidak baik oleh orang-orang yang jahil terhadap mereka. Maksudnya kalau orang-orang jahil menyapa mereka ataupun mengatakan sesuatu yang tidak baik kepada mereka, qalu salama, mereka akan menjawab salaman. Apa maksudnya? Maknanya tasalluman wa bara'ah. Maksudnya mereka berlepas diri daripada apa yang mereka cakap, apa yang orang-orang jahil katakan. Mereka bebas dari apa yang dikatakan oleh orang-orang jahil terhadap mereka. Mereka bebas dan selamat, kita kata sejahtera daripada apa yang dituduhkan ataupun apa yang dikatakan ataupun apa yang disapakan. Kalau kita lihat di sini, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini dalam ayat apa? Al-Furqan, wa ibadur rahman
الذين يمشون في الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Sifat hamba-hamba Allah Ar-Rahman ini, mereka sentiasa merendah diri. Ketika mereka berjalan di atas muka bumi ini, mereka merendah diri. Mereka tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tawadhu', merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan merendah diri sesama manusia. Apabila mereka disapa oleh orang-orang jahil, yakni orang jahil kata kat mereka sesuatu yang boleh menyakitkan mereka, menyakitkan hati mereka dan sebagainya, qalu salama, mereka menjawab, mereka membalas dengan salama. Maksudnya apa? Mereka tak balas sama, tapi mereka mengucapkan salama. Maksudnya sejahtera dan bebaslah mereka itu daripada apa yang dikatakan, dan mereka, itu kita kata asal bagi as-salamah. Baik, as-salamah yang kita kata salima yaslamu salaman wa salamatan. Itu kita kata dari sudut bahasa kan. Baik, dan termasuk daripada makna bahasa bagi as-salam, iaitu apa, dikatakan dinamakan syurga, jannah, sebagai Darussalam, negeri yang penuh dengan keselamatan, penuh dengan kesejahteraan, penuh dengan apa, kita kata bebasnya daripada perkara-perkara yang tidak baik. Ini kenapa dinamakan syurga Darussalam? Li'annaha Darussalamah minal afat, kerana ianya adalah negeri yang penuh dengan keselamatan, kesejahteraan daripada sebarang bentuk afat, sebarang bentuk kekurangan dan sebagainya. Wa qawluhu azza wa jalla, firman Allah azza wa jalla, wassalamu ala man ittaba'al huda, dalam surah Taha ayat 47. Maknanya apa? Wassalamu ala man ittaba'al huda, dan sejahteralah ke atas sesiapa yang mengikuti petunjuk. Maknanya apa? Maknanya orang yang mengikuti petunjuk Allah akan sejahtera, akan terselamat daripada azab dan juga kemurkaannya. Itu yang kalau kita lihat di dalam yang disebutkan oleh Ibn Manzur di dalam Lisanul Arab, Ibn Al-Athir di dalam An-Nihayah fi Gharibil Hadith wal Athar, kemudian Az-Zajjaj, Az-Zajjaj menyebutkan juga perkara yang sama. Maksudnya apa? Kalau kita lihat salam maksudnya sejahtera, sejahtera, keselamatan, afiat tadi, kesihatan termasuk dalam kategori salam. Semua perkara yang sejahtera daripada afat, sebarang bentuk afat, sebarang bentuk kekurangan, kecacatan, kesakitan dan sebagainya. Sebab itu disebutkan syurga ni Darussalam, kerana ahli syurga tidak akan apa yang nikmat yang akan diperolehi oleh ahli syurga, antaranya mereka takkan buang air kan, mereka takkan sakit, mereka takkan mati, hidup selama-lamanya kan. Tak ada perkara-perkara afat lah, maksudnya perkara-perkara yang seperti di dunia, ada sakit, ada letih. Dalam syurga nanti takkan ada, kita kata rasa pening pun tak, tapi di dunia ada. Maksudnya Darussalam, itu dinamakan syurga sebagai Darussalam. Baik, itu dari sudut bahasa lah. Sebab itu kalau kita tengok dalam ucapan salam kita, sebab itu kalau kita tengok dalam surah Al-Furqan tadi ayat 63 tadi, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, apabila orang-orang ibadur rahman ni, hamba-hamba Allah Ar-Rahman, ini orang-orang beriman, apabila mereka disapa oleh orang-orang jahil dengan sapaan yang buruk, dengan teguran yang buruk ataupun dengan ucapan yang buruk, maka mereka akan menjawab, membalas dengan salama. Maksudnya apa? Kerana kesejahteraan yang ada dalam yang ada dalam peribadi mereka, dalam tingkah laku mereka, lisan mereka tak akan membalas seperti mana orang-orang jahil mengatakan kepada mereka. Itu maksudnya kan, kalau kita tengok balik, kerana keselamatan dan kesejahteraan mereka daripada sebarang bentuk perkara-perkara yang bersifat dosa dan sebagainya. Maksudnya nak menzalimi orang lain, tidak.
Sebab itu kalau kita kata orang Muslim ni, seorang Muslim kan, bila dia berkata kepada Muslim yang lain, ucapan dia akan dimulakan dengan salam. Betul tak? Bila kita jumpa, Assalamualaikum kan? Maksudnya apa? Seakan-akan kita nak bagi tahu bahawasanya kita sebagai seorang Muslim ni, bila kita berinteraksi dengan orang lain, Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullah, maksudnya kita bukan nak membawa masalah. Kita bukan nak apa? Nak memudaratkan orang. Kita bukan nak apa? Nak maki orang ke, nak hina orang, tak. Tetapi kita ni sebagai seorang Muslim, maksudnya lisan kita, amal perbuatan kita, tingkah laku kita penuh dengan assalamah, penuh dengan kesejahteraan, penuh dengan keselamatan. Nampak? Assalamualaikum. Jadi kita doakan kesejahteraan, salam sejahtera bagi kalian, bagi kamu, kan? So kita mengucapkan doa. Tapi sekarang ni macam-macam orang tukar salam satu Malaysia, salam ini, salam perpaduan lah, salam ni tak. Itu lafaz yang kita kata yang tidak syar'i lah. Sebagai seorang Muslim, Assalamualaikum, ucapkan kepada saudara Muslim yang lain dengan salam. Baik. Jadi seakan-akan bila kita kata Assalamualaikum kepada saudara kita, maka seakan-akan kita nak bagi tahu bahawasanya apa? Kita membawa kesejahteraan. Kita bukan nak membawa apa? Peperangan ke, pertempuran ke, tidak. Tetapi kita nak bawakan kesejahteraan. Itu yang kita boleh faham daripada makna dari sudut lughah, dari sudut bahasa. Baik, kemudian kita nak lihat nama Allah As-Salam ini yang disebutkan di dalam Al-Quran. Baik, di dalam Al-Quranul Karim, nama Allah Al-Husna, yakni As-Salam, hanya disebutkan satu kali saja. Sekali saja. Di dalam surah Al-Hashr, ayat 23. Iaitulah Allah Ta'ala sebut tentang namanya yang indah, Al-Malikul Quddus As-Salamu Al-Mu'min. Al-Malikul Quddus As-Salamu Al-Mu'min. As-Salamu. Baik. Itulah dalam surah Al-Hashr ayat 23. Maksudnya sekali je, satu tempat je dalam Quran, dalam surah Al-Hashr ayat 23. Apa makna As-Salam? Maksudnya yang khusus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita bincang tentang makna umum. Makna umum tadi maksudnya kesejahteraan lah, kan? Itu disebut sebagai As-Salam. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wassalamu ala man ittaba'al huda. Baik. Tetapi sekarang ni kita nak lihat makna khusus, iaitulah makna pada hak Allah Ta'ala. Tadi pada hak makhluk, kan? Pada hak kita kata sesama makhluk, iaitu yang dimaksudkan dengan makna lughawi, makna secara umum. Tetapi sekarang kita nak tengok makna yang pada hak Allah Ta'ala. Pada hak Allah Ta'ala sudah tentulah maknanya adalah makna yang lebih khusus, makna yang lebih khusus dan lebih mendalam. Baik. Jadi makna As-Salam pada hak Allah Ta'ala, sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Hafiz Imaduddin Ismail bin Kathir rahimahullah, makna As-Salam iaitulah As-Salam ay As-Salamu min ataupun As-Salam min jami'il uyubi wan naqaisi li kamalihi fi dhatihi wa sifatihi wa af'alihi. Apa makna As-Salam, nama Allah As-Salam pada hak Allah Ta'ala? Kata Ibnu Kathir, iaitulah apa? Kesejahteraan, keselamatan daripada segenap keaiban, kekurangan-kekurangan, kerana Allah itu bersifat dengan sifat yang sempurna, kerana kesempurnaannya yang merangkumi zatnya, sifatnya dan af'al, perbuatannya. Jadi kita ulang balik sekali lagi, apa maksud As-Salam, nama Allah As-Salam pada hak Allah Ta'ala? Iaitulah kesejahteraan dari sebarang kesejahteraan, keselamatan dari sebarang keaiban, kekurangan-kekurangan, an-naqais.
disebabkan kesempurnaan sifatnya, kesempurnaan yang ada pada Allah ini, pada zatnya, sifatnya dan af'alnya. Baik. Assalam, kesejahteraan daripada sebarang bentuk keaiban, kekurangan, disebabkan oleh kesempurnaan pada zat Allah, sifatnya dan af'al, perbuatannya. Baik. Ini diungkapkan oleh Al-Hafiz Ibn Kathir dalam tafsirnya. Baik. Kata Al-Allamah Al-Alusi rahimahullah pula, ketika mentafsirkan makna As-Salam. As-Salam zu salamah min kulli naqsin wa afat. As-Salam maksudnya yang sejahtera, pemilik kesejahteraan, zu salamah, yang memiliki kesejahteraan, min kulli naqsin wa afat, min kulli nafsin wa afat, daripada sebarang bentuk kekurangan dan juga kecacatan. Jadi itu yang dimaksudkan dengan As-Salam pada hak Allah Ta'ala, kesejahteraan daripada sebarang bentuk kekurangan dan sebarang bentuk keaiban, sebarang bentuk kecacatan. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah pula mengatakan, As-Salam huwa alladhi salima min kulli aibin wa bari'a min kulli afat, wa hadhihi sifatun yastahiquha bidhatihi. As-Salam maknanya dia yang sejahtera, selamat daripada setiap keaiban, wa bari'a min kulli afah, dan bebas ataupun berlepas ataupun bebas daripada sebarang bentuk afat, kecacatan, bebas daripada sebarang bentuk cacat, cela. Dan sifat ini memang berhak ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Taala bersifat dengan sifat kamal, sifat kesempurnaan. Baik. Jadi ini antara tafsiran para ulama. Ada juga pendapat ulama, kalau kita lihat yang dinukilkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-I'tiqad, ada juga ulama yang mentakrifkan As-Salam ni huwa alladhi salima al-mu'minin atau sallama al-mu'minun, ataupun salima al-mu'minun min uqubatihi. Dia yang menyelamatkan orang-orang beriman daripada hukumannya. Itu satu makna yang dinukilkan oleh Al-Hafiz Al-Baihaqi rahimahullah dalam kitabnya Al-I'tiqad. Baik. Maksudnya makna tadi, makna yang masyhur yang dinukilkan oleh Ibn Kathir, Al-Alusi, Al-Baihaqi, kesemuanya merujuk kepada apa? Allah Ta'ala ini sejahtera daripada sebarang kecacatan, sebarang bentuk keaiban, kekurangan, kerana sifatnya sifat yang sempurna. Dia bersifat dengan sifatul kamal, kamal mutlak. Maksudnya sifat kamal, kesempurnaan yang mutlak, yang tidak ada sedikit pun kecacatan. Baik. Ada juga ulama yang mengatakan dialah yang menyelamatkan. As-Salam, ada juga yang qila, bila kata-kata qila maksudnya dikatakan. Ada juga pendapat yang mengatakan maknanya ditakrifkan sebagai dia yang menyelamatkan orang beriman daripada hukumannya, daripada azabnya. Baik. Tetapi makna tu makna yang kita kata dia makna lazim lah, makna lazim, bukan makna yang asal. Baik. Al-Imam Al-Qurtubi pula mengatakan As-Salam ay dhu salamah minan naqais. Sama jugalah tadi. Maksudnya dhu salamah minan naqais, pemilik kesejahteraan, keselamatan dari sebarang kekurangan, sebarang bentuk kekurangan. Baik, dinukilkan daripada Ibn Al-Arabi, katanya ittafaqa al-ulama rahmatullahi alaihim ala anna ma'na qawlina fi Allahi as-salam an-nisbah taqdiruhu dhu salamah. Para ulama telah sepakat dalam menentukan makna as-salam secara nisbah, maksudnya penisbatannya kepada Allah. Maksudnya takdirnya, maknanya kita kata dhu salamah. As-salam maksudnya dhu salamah, pemilik kesejahteraan, keselamatan, kesejahteraan. Kemudian mereka berbeza pendapat dalam menterjemahkan nisbah ataupun mentakrifkan nisbah tadi, yakni nisbah
Maksudnya sekarang ni faham tak nisbah, apa maksud nisbah di sini? Baik. Kita kata assalam, keselamatan, kesejahteraan. Baik. Dinisbahkan kepada siapa? Kepada Allah. So itu sepakatlah. Dzu salamah, kerana dia adalah pemilik kesejahteraan, pemilik bagi salam, yakni kesejahteraan, keselamatan daripada sebarang bentuk kekurangan, kecacatan, keaiban dan sebagainya. Tetapi itu sepakat. Jadi ulama sepakat Allah Ta'ala ni Dzu salamah, dialah pemilik segala bentuk keselamatan, kesejahteraan. Maksudnya, apa maksud dia pemilik Dzu salamah? Maksudnya kesejahteraan yang kita dapat hari ini, keselamatan yang kita dapat, semuanya dari Allah. Kan? Sebab apa kita kena faham? Macam sebelum ni kita dah sebut kaedah yang ulama buat. Bila kita kata Allah ni, dia pemilik kamal al-mutlaq, maksudnya kesempurnaan yang mutlak. Apa segala bentuk kesempurnaan yang ada pada makhluk, Allah lebih sempurna. Dia ada kaedah kan? Sama juga macam ni, keselamatan, kesejahteraan ada tak pada makhluk? Ada. Contohnya kita sekarang ni, kan, ada orang kena sakit, ada orang kena COVID-19. Alhamdulillah, disebabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita, kita tak kena. Nampak? Jadi keselamatan itu datang daripada siapa? Allah Ta'ala. Ada pada makhluk, tapi Allah Ta'ala lebih daripada makhluk. Maksudnya keselamatan, kesejahteraan lebih daripada makhluk. Kan? Kita boleh tengok ada orang yang Allah Ta'ala tak bagi dia pernah sakit, tak pernah sakit, tapi Allah akmal, Allah lebih mulia, Allah lebih sempurna, aslam, lebih sejahtera. Itu maksud dia. Nampak? Jadi yang tu ulama semua sepakat, Dzu salamah, dia yang memiliki keselamatan, kesejahteraan. Kan? Baik. Tetapi mereka berselisih ataupun mereka berbeza pendapat dalam nak menterjemahkan nisbah tersebut. Baik. Maksudnya dinisbahkan kepada siapa keselamatan itu, kesejahteraan? Pada Allah tu mereka sepakat, tetapi ada lagi pendapat pecah padanya, 3 pendapat. Yang pertama, maksudnya nisbah keselamatan tu daripada apa? Yang tu mereka selisih. Allah Ta'ala Dzu salamah, pemilik keselamatan, sepakat. Yang menjadi perbezaan sekarang ni, nisbah keselamatan tu pada apa? Apa penisbatan keselamatan dari apa? Kesejahteraan daripada apa tadi? Yang tu berbeza pendapat pada 3 pendapat. Yang pertama, maknanya alladhi salima min kulli aibin wa bari'a min kulli naqs. Yang ni yang kita sebut tadi. Makna as-salam, dinisbahkan kesejahteraan itu kepada Allah, iaitulah sejahtera daripada setiap keaiban dan bebas daripada sebarang bentuk kekurangan. Itu makna yang pertama, pendapat pertama. Pendapat yang kedua, maknahu Dzu salam. Pendapat yang kedua, maknanya dia yang memiliki as-salam, yakni kesejahteraan. Maksudnya di sini ay al-musallimu ala ibadihi fil jannah. Ini makna khusus. Maksudnya dialah yang akan mengucapkan tahiyah, penghormatan kepada orang-orang beriman, yakni hamba-hambanya nanti di dalam syurga. Maksudnya Allah Ta'ala akan ucapkan, dan Allah Ta'ala akan perintahkan malaikat supaya ucapkan salam kepada orang beriman, hamba-hambanya di dalam syurga. Dalilnya dalam surah Yasin ayat 58. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Maksudnya apa? Salam itu, kesejahteraan itu diucapkan yakni daripada Rabb Rahim. Rabbin Rahim, daripada Rabb yang Maha mengasihani. Jadi maknanya, makna yang kedua, pendapat yang kedua ni mereka khususkan. Salam merujuk kepada makna Dzu salam. Maksudnya dia yang memiliki salam, kesejahteraan dalam konteks di sini, al-musallimu ala ibadihi fil jannah. Dia yang akan mengucapkan kesejahteraan dan melimpahkan kesejahteraan kepada hamba-hambanya di dalam syurga.
bila mereka masuk ke dalam syurga. Makna yang ketiga, anna ma'nahu alladhi sallama al-khalqa atau salima al-khalq min zulmihi, iaitulah apa? Sejahteranya makhluknya daripada dizalimi. Sejahteranya makhluk daripada dizalimi oleh Allah. Maksudnya Allah Ta'ala tidak pernah menzalimi makhluk. Sejahteranya makhluknya daripada sebarang bentuk kezaliman daripada sisi Allah. Tak ada. Sejahtera, kita kata. Selamat daripada sebarang bentuk kezaliman. Tidak ada kezaliman kerana Allah Ta'ala menafikan kezaliman pada zatnya, pada dirinya. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu, dalam hadis qudsi. Allah kata, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman pada diriku. Inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman pada diriku. Fala tazalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi antara satu sama lain. So makna yang ketiga, Allah Ta'ala yakni zu salamah, as-salam maksudnya apa? Makhluknya itu terselamat, sejahtera daripada sebarang bentuk kezaliman. Maksudnya apa? Allah Ta'ala tak pernah menzalimi makhluknya. Nampak? Berbeza dengan makhluk, kita mungkin antara kita tak terselamat daripada sebarang bentuk kezaliman. Ada. Kalau tak banyak, sikit. Kita buat zalim dengan orang, dengan kawan kita ke, dengan isteri kita ke, dengan anak kita ke, dengan ibu ayah kita ke, pasti akan ada. Tak sikit, banyak. Tak banyak, sikit. Dia tak boleh apa? Tak ada langsung, kerana kita manusia. Kerana tabiat kita, Allah Ta'ala jadikan kita ni zaluman, jahula. Zaluman maksudnya banyak melakukan kezaliman. Apa maksud kezaliman? Maksudnya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Contohnya banyaklah. Macam mana interaksi kita dengan sahabat kita, dengan ibu bapa kita, dengan anak-anak kita, dengan isteri kita, dengan sahabat-sahabat kita. Mesti akan ada kezaliman tu, pasti akan ada. Sebab itulah diperintahkan untuk kita sentiasa beristighfar dan sentiasa mengakui diri kita ini berlaku zalim. Sebab itu Nabi SAW ajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ajarkan doa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. So Nabi ajar dekat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu doa, dibacakan di dalam solat. Allahumma, ya Allah, inni zalamtu nafsi zulman kathira, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dhunuba illa an, tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Kau. Kemudian kita mohon keampunan kepada Allah. Nabi Adam AS ketika melakukan kesalahan, dosa, kerana tidak mengikuti apa yang Allah perintahkan, iaitulah apa? Larangan untuk mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dekati. Kemudian Nabi Adam AS menyesal, bertaubat kepada Allah, dan Allah ajar Nabi Adam dengan doa, zikir yang agung. Qala rabbana zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami sendiri. So di situ menunjukkan makhluk pasti akan menzalimi, sama ada menzalimi diri sendiri atau menzalimi orang lain. Nampak? Baik. Jadi itu makna yang ketiga. Makna yang ketiga apa? Allazi salima al-khalq min zulmihi. Maksudnya makhluk tidak ada langsung yang kena zalim dengan Allah. Semuanya Allah Ta'ala berlaku dengan adil. Nampak? Kalau mereka dimasukkan ke dalam syurga, maka itu disebabkan rahmat Allah. Birahmatillah.
Kalau mereka dimasukkan ke dalam neraka, bi'adlillah, disebabkan keadilan Allah. Kerana Allah Maha Adil. Allah adil. Dan wama rabbuka bidhallamin lil abid. Dia tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Baik. Jadi itu yang dimaksudkan dengan 3 makna tadi. Yang ulama maksudnya berbeza dalam nak menentukan penyandaran keselamatan tadi itu selamat daripada apa? Yang kita ulang balik, yang pertama, Allah Ta'ala sendiri selamat dari sejahtera, selamat daripada sebarang bentuk keaiban, kekurangan, berlepas diri daripada sebarang bentuk kekurangan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia yang memiliki ucapan salam. Iaitulah apa? Dia yang akan memberikan salam, yakni ucapan salam dalam syurga nanti kepada hamba-hambanya yang masuk syurga. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Wassalamu alal mursalin. Nanti kita akan tengok, kan, kesejahteraan ke atas para rasul. Yang ketiga maknanya kita sebutkan tadi, salimal khalq min zulmihi. Maksudnya makhluk terselamat daripada sebarang bentuk kezaliman daripada pihak Allah. Tak ada. Maksudnya senang cerita, tak ada lah. Maksudnya tak ada sikit pun kezaliman pada makhluk. Baik, ini 3 makna yang Allah Subhanahu yang merujuk kepada apa? Pendapat ulama ketika mentakrifkan makna assalam pada hak Allah Ta'ala. Pada hak Allah Ta'ala. Baik. Baik, kemudian kita nak tengok apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Yang dikatakan apa? Makna tadi diungkapkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran. Begitulah juga Imam Asy-Syaukani di dalam Fathul Qadir, Al-Khattabi dalam Sya'ni Du'a. Makna 3 makna tadi. Sebab itu Al-Qurtubi dia dinukilkan ketiga-tiga makna tadi diungkapkan oleh Al-Khattabi. Dia kata apa? Wa hadha qaulu Al-Khattabi wa alayhi walladhi qablahu yakunu sifatu fi'li wa ala annahu al-bari'u min al-'uyubi wan naqa'isi yakunu sifatun dhat wa qila as-salam ma'nahu al-musallimu li'ibadihi. Maksudnya apa? Yang dimaksudkan dengan apa? As-salam tadi maksudnya sifat perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang sejahtera. Maksudnya apa? Bila kita kata sifat, kita sandarkan kepada sifat Allah, maksudnya af'alullah, sifat fi'il. Yang makna yang kedua, makna yang ketiga tadi. So Al-Qurtubi dinukilkan daripada Al-Khattabi, dia kata ini pendapat ulama yang sebelumnya. Maksudnya apa? Bila kita nisbahkan kepada fi'il, perbuatan Allah, maksudnya Allah Ta'ala perbuatan dia tidak pernah ada kezaliman, sejahtera daripada sebarang bentuk kezaliman. Salam maksudnya Allah Ta'ala sejahtera, selamat, sejahtera, bebas daripada sebarang bentuk kezaliman terhadap hamba dia. Kan? Kenapa orang kafir ni walaupun dia baik, tapi dia Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam neraka? Walaupun dia baik dengan makhluk, dia rajin bagi sedekah, dia rajin tolong orang, kadang-kadang tu dia tolong kawan dia yang Islam untuk buka puasa, dia tolong masak pula. Tapi Allah masukkan dia ke dalam neraka. Sebab apa? Sebab Allah adil. Allah tak zalimi dia. Kerana di dunia dia tak mentauhidkan Allah. Walaupun dia ada kebaikan, tetapi kebaikannya itu tak berhak untuk memasukkan dia ke dalam syurga. Sama macam kita kata Abu Talib. Kenapa Abu Talib ni Nabi SAW bagi tahu masuk neraka? Sedangkan Abu Talib ni bantu Nabi. Sedangkan Abu Talib ni dia yang membela Nabi. Tapi kenapa Abu Talib masuk dalam neraka? Kerana keadilan Allah. Allah tak menzalimi makhluknya. Kerana Allah dah bagi peluang di dunia dulu. Bahkan Nabi SAW ketika hampir-hampir wafatnya Abu Talib tu, Nabi sempat ajar kalimah La ilaha illallah, tetapi dia tak mau. Dia nak kata apa?
ala millati Abdul Muttalib. Dia nak mati dalam millah, dalam ajaran nenek moyangnya, iaitu Abdul Muttalib. Dan dia pilih jalan tu. Nampak? Kita tak boleh kata Allah zalim. Bahkan Allah dah bagi. Kan? Anak saudara dia adalah Rasulullah, utusan Allah. Dia tak boleh kata, kenapa? Kerana ada bapa saudara Nabi yang masuk Islam, yang terima dakwah Nabi. Nampak tak? Menunjukkan apa? Allah Subhanahu Wa Taala As-Salam, maksudnya dia tak pernah menzalimi makhluknya. Dia tak pernah menzalimi mana-mana hamba-Nya. Nampak? Itu makna yang ketiga tadi, kan? Wa 'ala annahu al-bari'u min al-'uyub wan naqais yakunu sifatun dzat. Dan makna dia berlepas diri ataupun dia bebas daripada sebarang bentuk keaiban, kekurangan, naqais. Maka ini adalah sifat bagi zat. Sifat bagi zat Allah, maksudnya Allah Ta'ala, zatnya itu tidak ada sebarang bentuk kekurangan, keaiban, kecacatan seperti mana makhluk. Kita hari ini, makhluk, kita sebagai makhluk akan ada cacat celah pada batang tubuh kita, kan? Akan ada kekurangan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala laisa kamithlihi syai' wa huwa as-sami'ul basir walillahil mathalul a'la hal ta'lamu lahu samiyya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada sebanding dengannya, tidak ada yang sama dengannya, tidak ada yang boleh sebanding dengannya. Jadi itu makna yang kita kata, makna yang pertama tadi. Kemudian kata Al-Qurtubi lagi, wa qila as-salam ma'nahu al-musallimu li ibadihi. Yang ni makna yang kedua dalam bahagian kita tadi. Dikatakan apa? As-salam maknanya iaitulah al-musallimu li ibadihi. Dia yang memberikan ucapan salam, kesejahteraan kepada hamba-hambanya di dalam syurga nanti. Baik. Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, wa huwa as-salamu 'ala al-haqiqati salimun min kulli tamthilin wa min nuqsani. Dan dialah as-salam, sejahtera, 'ala al-haqiqati, secara hakikatnya, salimun min kulli tamthilin wa min nuqsan, sejahtera daripada setiap bentuk tamthilan, perumpamaan. Maksudnya Allah Ta'ala ni kita tak boleh nak umpama dengan apa-apa, sebab tak ada yang menyamainya. Kalau makhluk ni kita boleh nak umpama pasal ada yang sebanding, kan? Kita kata Fulan dan Alan, dia ni muka macam ni. Orang ni, kenapa aku tengok dia ni macam familiar? Rupanya muka dia ni macam sekian-sekian. Sebab dia ada misal, dia ada tamthilan, dia ada bandingan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala laisa kamithlihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Dia tidak ada bandingan. So kita tak bolehlah nak banding. Jadi tak adalah isu kita nak samakan Allah dengan makhluk. Macam orang-orang musyrikin, mereka umpamakan Tuhan ni macam apa? Manusia. Tetapi ahli sunnah, orang Islam, orang beriman, mereka tidak menyamakan Allah dengan makhluk, kerana mereka tahu tidak ada tamthilan. Wa min nuqsani, kata Ibn Qayyim, wa huwa as-salamu 'ala al-haqiqati salimun min kulli tamthilin wa min nuqsani. Dia tidak dia as-salam secara hakikinya sejahtera daripada sebarang bentuk tamthilan dan sebarang bentuk kekurangan. Baik. Kemudian kita nak lihat athar, kesan-kesan ataupun tuntutan kita beriman dengan nama As-Salam. Apa yang kita kena buat? Apa tuntutan keimanan? Keimanan kita dengan nama Allah As-Salam. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala dialah As-Salam, maknanya As-Salimu min kulli naqsin wa afat wa aibin, sejahtera daripada sebarang bentuk kekurangan, kecacatan, keaiban. Sebab itu kita kata maknanya sedekat dengan makna Al-Quddus. Sebab itu dia datang setelah Al-Quddus, Al-Quddus As-Salam. Tapi kita akan tengok apa beza dia. Apa beza antara Al-Quddus dengan As-Salam? Baik. Dikatakan Al-Quddus,
Al-Quddus kita dah bincang sebelum ni kan, kelas yang sebelum ni. Al-Quddus, yang maha suci. Kita kata suci daripada sebarang bentuk kekurangan juga. Kekurangan, keaiban, kecacatan dan sebagainya, menyamai makhluk kan. Baik. Assalam dengan Al-Quddus. Apa beza Assalam dengan Al-Quddus? Al-Quddus dia adalah isyarat menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ini bebas, suci daripada sebarang bentuk keaiban al-madi wal hadir. Pada zaman pada yang lalu dan juga yang akan datang. Ataupun yang sekarang. Al-hadir maksudnya sekarang. Yang dulu dan juga yang sekarang. Assalam pula isyarat ila annahu la yutra'u alaihi syai'un min al-'uyub fi zamanil mustaqbal. Maksudnya apa? Allah Ta'ala ini tidak sedikit pun terpalit dengan sesuatu keaiban pada masa akan datang. Kenapa? Fa innal ladzi yutra'u alaihi syai'un min al-'uyub tazulu salamatuhu wa la yabqa saliman. Kerana yang terpalit dengan sebarang bentuk keaiban, kekurangan, maka dia akan hilanglah keselamatannya itu ataupun kesejahteraannya itu, maka dia tidak akan kekal dinamakan sebagai saliman ataupun assalam tadi, sejahtera. Maksudnya apa? Dia beza maksudnya Al-Quddus tadi merujuk kepada Allah Ta'ala sejak azali lagi memang selamat, suci daripada sebarang bentuk keaiban sejak azali. Kita tak boleh nak kata Allah Ta'ala ni ada terikat dengan masa pula. Al-madi, al-mustaqbal, kita kata fi'il madi mudhari' macam tu kan, al-mustaqbal, al-hadir. Tak, tetapi kita nak bagi tahu apa makna yang boleh yang kita faham, yang boleh kita sampai pada kita untuk kita jelaskan. Kita jangan faham maknanya Allah terikat dengan zaman dulu, zaman sekarang. Tak. Yang kita bahagikan zaman dulu, sekarang, al-hadir, dengan akan datang pada kefahaman kita. Sama macam bila kita kata Allah Ta'ala turun ke langit dunia 1/3 malam terakhir. Yang tu kita je. Dari sudut kita, dari sudut pandang kita sebagai makhluk. Sebab tu Nabi bercakap dengan makhluk, bercakap dengan umat dia. Nabi nak bagi faham apa yang kita kena buat. Bukan Nabi nak bagi tahu Allah Ta'ala ni terikat dengan masa tu. Sebab Allah Ta'ala tak terikat dengan masa. Sama juga dalam konteks ni, penjelasan ni. Apa beza antara Al-Quddus dengan As-Salam? Beza ni pun hanya pada sudut pandang kita. Walhal pada zat Allah, pada sifat Allah tak ada beza kerana dia Allah. Betul tak? Tak ada beza lah. Maksudnya bagi Allah, kita je yang ada perbezaan ni. Sebab kita tak faham. Faham tak? Bagi zat Allah, dia sama. Dia Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, semua dia. Tapi kenapa kita beza-bezakan ni? Sebab kita yang tak faham. Allah Ta'ala tak perlu dah nak, yalah, dia pasal dia tahu. Al-Alim, dia maha mengetahui. Kita, pasal kita tak tahu ni lah yang kita kena beza-bezakan tu. Hak tu kita kena faham. Kan? Maksudnya beza antara Al-Quddus dengan As-Salam dari sudut apa? Penggunaan kalimah ataupun lafaz, nama Al-Quddus dengan As-Salam tadi. Al-Quddus dia isyarat menunjukkan Allah Ta'ala ini bebas daripada sebarang bentuk suci, daripada sebarang bentuk keaiban, kekurangan, sama ada pada masa yang lalu ataupun yang sekarang. As-Salam merujuk kepada yang akan datang. Maksudnya merujuk kepada yang akan datang. Pada sudut pandang kita sebagai makhluk. Adapun Allah Ta'ala dia tak terikat dengan sekarang, dulu ke apa, tak. Bagi kita yang jadi masalah. Sebab Allah Ta'ala dia ilmu yang meliputi segala sesuatu.
Dia dah tahu apa yang akan berlaku, apa yang telah berlaku, apa yang sedang berlaku, dia tahu. Semua telah tertulis. Itu beza dia. Kita, sebab tu kita tak tahu, sebab kita ilmu kita naqis, ilmu kita kurang. Kita tahu yang apa sekarang berlaku, tapi kita tak tahu apa yang akan berlaku. Yang telah berlaku pun, kita pun kadang-kadang tak tahu. Banyak juga kita tak tahu yang telah berlaku. Nampak? Itu beza dia. Itu beza antara Al-Quddus dengan As-Salam. Hanya merujuk kepada apa? Merujuk kepada penggunaan bahasa lah. Penggunaan bahasa. Al-Quddus maksudnya Allah Ta'ala suci secara azali lagi daripada sebarang bentuk keaiban. Dulu dan sekarang. Dulu dan sekarang sejahtera. Adapun As-Salam pada masa akan datang. Dari sudut perkiraan kita, sejahtera. Sebab itulah kita kata, dari sudut pandangan kita, kita tak tahu kita sama ada ahli syurga atau neraka. Kalau kita masuk syurga, Allah Subhanahu Wa Taala itu menunjukkan Allah Taala As-Salam. Maksudnya kenapa? Perbuatannya itu yang menyelamatkan hamba-hambanya yang beriman, menunjukkan dia adalah As-Salam. Kerana hamba-hambanya sejahtera daripada hukuman dia. Nampak? Nampak tak dia punya kaitan tu? Kalau orang yang kafir masuk ke dalam neraka, itu juga menunjukkan Allah As-Salam. Kerana hambanya, makhluknya ini tidak ada satu pun yang dizalimi oleh Allah. Orang kafir masuk ke dalam neraka kerana kekufuran dia. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid wa la yadhlimu ahada. Allah Taala tak menzalimi hamba-hambanya. Nampak? Kerana dia mengharamkan kezaliman pada dirinya. Baik. Itu kalau kita tengok yang pertama. Kita kena faham, maksudnya tuntutan kita beriman, kita kena faham macam tu. Maksudnya Allah Taala dia maha sejahtera daripada sebarang bentuk keaiban. Sebarang bentuk keaiban. Maksudnya kita kena tahu bahawasanya kalau Allah Taala mengazab makhluknya, maka itu juga bukan kerana Allah Ta'ala zalim, tetapi kerana Allah adil. Itu menetapkan keadilan Allah, kesejahteraan dia. Itu maksud dia. Baik. Yang kedua, tuntutan kita beriman dengan nama Allah As-Salam, iaitulah apa? Meyakini bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dialah yang akan memberikan salam, kesejahteraan kepada hamba-hambanya dan wali-walinya di dalam syurga. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Ibrahim ayat 23. Allah kata apa? Khalidina fiha biizni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Mereka orang-orang beriman akan kekal di dalam syurga, di dalamnya, di dalam syurga. Biizni rabbihim, dengan keizinan Tuhan mereka, keizinan Rabb mereka. Tahiyyatuhum fiha salam. Ucapan penghormatan di dalam yang ada, yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka di dalamnya, di dalam syurga adalah apa? Salam. Sejahtera. Maknanya apa? Mereka sejahtera daripada sebarang bentuk kekurangan. Nampak? Kemudian dalam surah Al-Ahzab ayat 44, Allah kata apa? Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamun wa a'adda lahum ajran karima. Tahiyyatuhum, yakni ucapan penghormatan untuk mereka, tahiyyah, ucapan penghormatan yauma yalqawnahu, pada hari yang mereka orang-orang beriman akan bertemu dengannya, bertemu dengan Allah. Salamun, salam, yakni sejahtera. Wa a'adda lahum ajran karima, dan Allah sediakan bagi mereka ajran karima, ganjaran yang mulia, yakni nikmat-nikmat yang terkandung di dalam syurga, kesemuanya itu Darussalam. Nampak? Baik. Begitulah juga dalam surah Yasin ayat 58, salamun qawlan min rabbir rahim. Sama juga ucapan, maksudnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala dialah yang menghidupkan hamba-hambanya di dalam syurga nanti dengan kesejahteraan. Maksudnya antaranya ucapan salam.
dan segala bentuk kesejahteraan, keselamatan di dalamnya. Nampak? Dan syurga itu al-jannah hiya darus salam, adalah negeri yang penuh dengan kesejahteraan. Sejahtera daripada apa? Sejahtera daripada kematian. Selamat daripada kematian. Tak ada mati dah. Kita tak risau dah nak mati dalam tu. Kerana apa? Ketika di akhirat nanti, ketika ahli syurga dimasukkan ke dalam syurga, ahli neraka dimasukkan ke dalam neraka, Allah Ta'ala akan panggil maut. Allah akan panggil mati. Mati itu makhluk lah. Allah datangkan mati ini dalam bentuk kambing, seekor kambing ataupun kibas. Kemudian Allah perintahkan kibas itu maut lah, disembelih. Kemudian Allah kata, Allah panggil, Allah seru ahli syurga, ya ahlal jannah, khuludun la mauta fih. Kekallah kalian dan tidak ada mati lagi. Sebab apa? Mati pun dah mati. Mati pun dah kena sembelih. Ya ahlan nar, wahai ahli neraka, khuludun, kekallah kalian dalam neraka, la mauta fiha, kerana tak ada dah mati. Ahli neraka pun kekal dalam neraka, ahli syurga akan kekal dalam syurga. Jadi salam, kesejahteraan, keselamatan daripada maut, daripada kematian. Dah tak ada mati dah. Termasuk juga kesejahteraan dan keselamatan di dalam syurga adalah sejahtera dan sejahteranya ahli syurga daripada sebarang bentuk penyakit. Tak ada sakit. Wasairil afat, dan sebarang bentuk kecacatan tak ada. Ahli syurga, antaranya kalau kita tengok dalam hadis-hadis, bidadari-bidadari dalam syurga nanti, mereka apa? Tak seperti wanita-wanita yang ada di dunia. Wanita yang ada di dunia, mereka terpalit dengan adanya afat, aib, kekurangan. Nampak? Bidadari di dalam syurga nanti tidak ada sebarang bentuk kecacatan, tidak ada sebarang bentuk kekurangan, kesakitan. Nampak? Sehingga dalam disebutkan dalam hadis, maksudnya apa? Wanita-wanita yang ada di dalam syurga, tidak ada lagi mereka apa? Mereka suci. Tidak ada kita kata apa? Seperti di dunia. Contohnya apa? Tak ada lah, maksudnya kencing ke berak ke, tak ada dah. Haid pun tak ada. Ahli syurga mereka akan berjima dan tidak akan beranak dah. Tak akan beranak macam di dunia. Maksudnya apa? Itu syurga. Tapi orang kafir ditukar. Kat dunia ni dia nak syurga. Dunia ni dia nak tukar jadi syurga. Sebab tu dia kata tak mau beranak. Tak mau beranak. Nampak? Kalau banyak anak dia tak mau. Kata miskin lah, apalah. Kemudian apa? Itu belum lagi LGBT tu. Lagi tak mau kahwin terus. Dia kata cukup kahwin laki-laki, perempuan-perempuan. Tapi nak anak juga, pelik juga. Ambil anak, angkat. Itu kita kata pelik tu. Pelik betul. Faham? Dia tak mau anak. Dia tak mau menikah dengan lawan yang lawan jantina dia. Tapi dia nak kahwin dengan sesama jantina, sama jenis. Tapi dia dia nak anak. Still nak anak ke? Macam mana tu? Kita pun tak faham. Itu menunjukkan tak sejahtera. Pemikiran dia rosak. Tak sejahtera daripada, kita kata, afat, daripada kecacatan, kekurangan dan sebagainya. Jadi itu nak bayangkan kesejahteraan di dalam Darus Salam, negeri yang penuh dengan kesejahteraan, keselamatan, iaitulah apa? Syurga. Boleh tak kita nak cari negeri itu dekat dunia ni? Tak ada, tak akan dapat.
Kita dekat dunia ni, buatlah rumah macam mana sekalipun, dinding kita letak konkrit, macam mana sekalipun, buat kapsul bawah tanah ke, nak elak daripada mati, tetap mati sampai. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyarah. Di mana sahaja kamu berada, maut pasti akan datang. Walaupun di balik tembok-tembok ataupun dinding-dinding yang tebal, ataupun yang kalian buat dengan hebat. Kita orang kafir kan sekarang ada yang dia buat rumah, dia buat kapsul bawah tanah. Dia kata kalau berlaku hari kiamat, dia kata kita boleh menyorok buah tu. Tengok bodoh tak bodoh. Dia nak lari dari maut. Dia tak tahu dalam tanah tu pun dia boleh mati. Ataupun yang sebahagiannya lagi, kita buat roket besar-besar, kita nak pergi marah, nak lari daripada mati. Dia tak tahu dekat marah tu pun dia boleh mati. Tak ada yang kekal. Sebab tu Assalam, Darussalam, negeri yang betul-betul sejahtera, hanya syurga. Adapun di dunia kita letaklah, kan ada negara letak Brunei Darussalam kan, sejahtera. Brunei Darussalam kan, Brunei Darussalam, negeri yang penuh kesejahteraan. Adakah maksudnya kat Brunei tak boleh mati, tak boleh sakit? Kena mati sakit macam tu juga, sama. Nampak? Menunjukkan yang dimaksudkan dengan kesejahteraan yang hakiki itu ada pada syurga. Jadi kita nakkan kesejahteraan yang hakiki, beramal untuk mendapatkan syurga, untuk mendapatkan keredaan Allah. Kena beramal. Nampak? Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan hamba-hambanya di dalam syurga dengan penuh kesejahteraan. Itu maksud yang kita kena imani. Kerana syurga itu Darussalam. Selamat daripada apa? Selamat daripada sebarang bentuk afat, sebarang bentuk kecacatan, sebarang bentuk kekurangan. Mati, sakit tak ada dah. Kencing, berak, semua dah tak ada dah dalam syurga. Seperti mana kita di dunia. Letih pun tak ada. Pening pun tak. Dalam syurga pening pun tak. Berbeza dengan kita, duduk rumah besar ke, rumah cantik ke, pening juga. Sakit juga. Bahkan kadang-kadang lagi sakit. Lagi pening. Allah musta'an. Baik, sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-An'am ayat 127, lahum darussalami inda rabbihim. Bagi mereka orang-orang beriman, darussalam, negeri yang penuh kesejahteraan di sisi Tuhan mereka. Dan dalam surah Yunus ayat 25, wallahu yad'u ila darissalam. Dan Allah menyeru kepada apa? Darissalam, negeri yang penuh dengan kesejahteraan. So Allah Ta'ala utuskan Rasul, utuskan Nabi-Nabi dan Rasul untuk menyeru manusia kepada Darussalam, mentauhidkan Allah, mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah supaya mereka masuk ke Darussalam, iaitulah syurga. Kamu nak kesejahteraan, kamu nak segala bentuk keselamatan, maka masuklah ke dalam syurga dengan mengikuti Rasul, dengan mentauhidkan Allah, dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, kesan ataupun tuntutan kita beriman dengan nama Allah As-Salam, iaitulah apa? Kita meyakini bahawasanya Allah Ta'ala dialah juga yang melimpahkan kesejahteraannya kepada para nabi dan rasul, disebabkan oleh keimanan mereka, ihsan mereka, kebaikan mereka, ketaatan mereka kepada Allah. Dan mereka menanggung kesusahan dan jerit payah di dalam menyampaikan risalah Allah, semata-mata nak memastikan manusia selamat, sejahtera, masuk ke dalam Darussalam. Maka Allah melimpahkan keselamatan dan kesejahteraan kepada Nabi dan Rasul. Maka sebab itulah apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Ta'ala akan ucapkan salam kepada Nabi-Nabi. Allah sebut contohnya dalam surah As-Safat, dalam ayat 79, Salamun ala Nuhin fil alamin.
kesejahteraan ke atas Nuh fil alamin. Iaitulah pada seluruh alam. Semua Allah Ta'ala isytiharkan kesejahteraan ke atas hambanya dan rasulnya Nuh. Sebab apa? Sebab Nabi Nuh alaihi salam dia merealisasikan tauhid. Dia mengajak manusia kepada tauhid, menyeru manusia supaya menjauhkan diri daripada kesyirikan. Allah kata salamun ala Nuhin fil alamin. Dia berhak untuk dapat kesejahteraan. Ucapan salam, Allah limpahkan kesejahteraan kepada Nuh alaihi salam. Sebab tu kita pun doa Nabi-Nabi kita kata alaihi salam. Kan? Kemudian dalam surah As-Saffat lagi, dalam ayat 109, Allah kata apa? Salamun ala Ibrahim. Salamun ala Ibrahim. Kesejahteraan ke atas Ibrahim. Maksudnya apa? Maksudnya disebabkan oleh ketaatan Ibrahim, disebabkan oleh tauhid Nabi Ibrahim AS. Kerana dia berdakwah kepada tauhid, menyeru manusia supaya menjauhi kesyirikan, mentaati Allah, maka dia berhak untuk mendapat kesejahteraan daripada Allah. Salamun ala Ibrahim. Dalam surah As-Saffat lagi ayat 120, salamun ala Musa wa Harun. Sejahteralah ke atas Musa dan Harun. Kenapa? Kerana Musa dan Harun berdakwah di jalan Allah, tidak kenal erti penat dan lelah, mengajak Bani Israel untuk mentaati perintah Allah, untuk mentauhidkan Allah. Maka berhaklah Musa dan Harun mendapat salam, kesejahteraan daripada Allah. Salamun ala Musa wa Harun. Dalam surah As-Saffat lagi ayat 130, Allah kata apa? Salamun ala Ilyasin. Salamun ala Ilyasin. Merujuk kepada Nabi Ilyas. Kenapa? Kerana Nabi Ilyas menyeru kaumnya, atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin. Apakah kalian sanggup berdoa memohon kepada Ba'la, yakni berhala, dan kalian meninggalkan ahsanal khaliqin, sebaik-baik pencipta, Allah? Kerana Nabi Ilyas berdakwah kepada tauhid, membatalkan kesyirikan, lalu dia berhak mendapat salam daripada Allah. Salamun ala Ilyasin. Dan dalam surah As-Saffat lagi dalam ayat 181, Allah rangkumkan semua kesejahteraan pada rasul-rasul. Allah kata apa? Wassalamun alal mursalin. Sejahtera ke atas seluruh rasul-rasul. Dalam surah An-Naml, Allah Ta'ala sebut dalam ayat 59, Qulil hamdulillahi wasalamun ala ibadihi alladhina astafa. Katakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, wassalamun ala ibadihi alladhi nastafa, dan kesejahteraanlah ke atas apa? Hamba-hambanya yang telah dia pilih, itulah Rasul. Maka sebagai seorang yang beriman Islam, kita kena contohi para Nabi dan Rasul untuk mendapat kesejahteraan. Nampak? Sebab itu apa? Dalam tahiyat kita, kita baca apa? Selawat dan salam, tasyahud kita itu kepada Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum tu kita ucapkan kepada hamba-hambanya yang soleh. Nampak? Jadi nak dapatkan kesejahteraan, mesti kena ikut jalan Nabi dan Rasul. Kerana mereka adalah orang yang paling mendapat kesejahteraan. Nak dapat kesejahteraan, kita tak boleh buat jalan sendiri. Tak boleh buat jalan sendiri. Kerana Allah Ta'ala dah turunkan kitab, Allah Ta'ala dah utuskan Rasul. Jadi nak dapat jalan kesejahteraan, tak boleh pakai akal kita sendiri, tak boleh ikut hawa nafsu kita. Wajib mengikuti jalan para Rasul. Kerana itulah jalan yang sudah terjamin
boleh mencapaikan kita atau mendapatkan kesejahteraan, yang boleh menjamin kita untuk mencapai kesejahteraan, jalan Rasul. Sebab itu Allah kata wassalamun alal mursalin. Kesejahteraan itu ada pada Rasul. Bukan kita nak sejahtera, kita kata, oh, ada pada tok guru kita. Tok guru kita kalau dia ikut Rasul tak apa. Tok guru kita tu lawan Rasul. Orang pertama pula lawan Rasul. Rasul ajar zikir yang dah cukup, dia tak mau, dia rasa tak cukup. Dia nak juga buat zikir yang panjang-panjang. Bila Nabi SAW ajarkan zikir yang terbaik, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir yang terbaik, la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Zikir yang terbaik. Dia tak mau. Dia nak ringkas kan pula. Allah, 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 Allah. Malas pula nak sebut Allah. Dia kata hu cukup lah. Huwa Malas lah huwa ni pun panjang. Hu pun panjang dia kata. Lagi. Last sekali dia jadi Tuhan. Sebab apa? Sebab rasa tak cukup. Dia rasa jalan yang dia pilih tu boleh mensejahterakan dia. Rasa tak cukup dengan jalan yang telah ditunjukkan oleh Rasul. Nabi SAW dah tunjuk dah zikir yang lengkap. Kan baru-baru ni orang kalut isu apa? Zikir mufrad. Zikir mufrad ni macam Allah, 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 Allah tu boleh ke tak? Kita kata ada tak dalam, cuba buka dalam kitab-kitab zikir dan doa yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Kitab doa, Amalul Yawm wal Laylah Ibnu Sunni ke, An-Nasa'i ke, Al-Adhkar Imam An-Nawawi ke, Hisnul Muslim Al-Qahtani ke, buku doa Yayasan Ta'lim ke, Al-Adhkar An-Nawawi, kitab ad-doa dalam kitab-kitab hadis, Al-Adhkar, Amalul Yawm wal Laylah Ibnu Sunni atau An-Nasa'i, kitab ad-doa At-Tabrani ke. Ada tak doa yang Nabi ajar ni Allah, Allah ataupun huwa ke, hu ke, ada tak? Kalau ada, tak apa, kita amalkan. Kalau tak ada, jangan. Sebab apa? Sebab apa yang Nabi dah tunjuk tu dah terbaik. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak, tok guru saya kata okey. Tok guru kau siapa? Tok guru kau bukan boleh jamin kesejahteraan dan keselamatan kau. Kerana Allah Ta'ala tak pernah turunkan ayat wassalamu ala tok guru kau. Sejahteralah ke atas tok guru kau. Tak. Allah Ta'ala kata apa? Wassalamu alal mursalin. Atas Rasul. Tok guru kau bukan mursalin. Kalau tok guru kau itu mursalin, ya kita kata tak apa. Masalahnya bukan. Jadi nak ikut jalan kesejahteraan, keselamatan adalah dengan ikut jalan Rasul. Kerana confirm Allah Ta'ala kata wassalamu alal mursalin. Sejahteralah atas Rasul-Rasul. Maksudnya, mafhum mukhalafahnya, selain daripada Rasul, mereka tak dijamin untuk mendapat kesejahteraan dari Allah. Hebat macam mana sekali tok guru kau, kalau dia tak ikut Rasul, dia tak ikut jalan yang Allah Ta'ala sejahtera tadi, kita kata dia tak boleh jamin. Baik. Jadi kalau kita lihat, itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam banyak ayat. Begitulah juga dalam surah Maryam ayat 15. Allah kata apa? Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Ini Allah sifatkan Nabi Yahya alaihi salam. Kesejahteraan ke atasnya pada hari dia dilahirkan, pada hari dia mati, dan pada hari dia dibangkitkan semula. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahawasanya kesejahteraan tu Allah limpahkan kepada hamba-hambanya yang dia pilih.
Nampak? Sebab itu kalau kita tengok balik, itu kesejahteraan yang ada pada para Nabi dan Rasul. Begitulah juga hamba-hambanya di kalangan orang beriman, di kalangan orang yang beriman kepada Rasul, orang yang ikut jalan Rasul. Maka malaikat akan mengucapkan salam kepada mereka. Nampak? Ketika mereka dimatikan, ketika mereka nak diambil nyawa mereka, maka malaikat akan ucapkan salam. Dalilnya apa? Dalam surah An-Nahl ayat 32. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Mereka yang diwafatkan oleh malaikat, maksudnya mereka yang diambil nyawa, yang dicabut nyawanya oleh malaikat. Tayyibin, yang baik, yang suci. Yaqulun, malaikat ini akan kata apa? Salamun alaikum, sejahteralah ke atas kamu. Kepada siapa? Orang-orang beriman yang ikut jalan Rasul. Salamun alaikum udkhulul jannata, masuklah ke dalam syurga, bima kuntum ta'malun, disebabkan apa yang kalian amalkan dahulu. Maksudnya malaikat mengucapkan salam, mengucapkan kesejahteraan. Kesejahteraan, memberikan khabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang akan dicabut nyawa mereka. Mereka akan diberikan khabar gembira akan syurga, keselamatan, kesejahteraan daripada azab Allah. So itu juga dalam salah satu bentuk kesejahteraan, keselamatan. Sebab itulah Nabi SAW, antara sunnah baginda, iaitulah Nabi SAW memerintahkan kita untuk menyebarkan salam di antara kaum muslimin. Sebagaimana datang dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salam bainakum. Kalian tidak akan masuk ke dalam syurga. Kalian tidak akan benar-benar masuk ke dalam syurga sehinggalah kalian beriman. Maksudnya syarat nak masuk syurga mesti kena beriman. Kalau tak beriman, tak boleh masuk syurga. Dan kalian tidaklah dianggap beriman sehinggalah kalian saling mengasihi antara satu sama lain. Tahabu. Kalian takkan masuk ke dalam syurga sehinggalah kalian saling mengasihi antara satu sama lain. Kemudian Nabi kata, nak tak aku tunjukkan kepada kalian satu perbuatan atau satu perkara yang jika kalian melakukannya, maka kalian akan mencapai, iaitulah apa? Kalian akan saling kasih mengasihi antara satu sama lain. Maksudnya kasih mengasihi antara kalian tu akan kuat. Rasa kasih sayang antara sesama kalian akan bertambah kuat, bertambah kukuh. Apa perkara tersebut? Nabi kata, afshus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian, sesama kalian. Sebarkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa fihi al-hathul azim ala ifsya'is salam wa badluhu lil muslimin kulluhum man arafta wa man lam ta'rif. Dalam hadis ini ada galakan yang sangat agung, dorongan dan galakan yang sangat agung dari Nabi SAW supaya kita menyebarkan salam di antara kaum muslimin, kesemuanya, sama ada kita kenal atau tak kenal. Masalah sekarang orang yang kita kenal je, orang tak kenal kita tak bagi salam. Tak, bahkan Nabi SAW kata, afshus salam bainakum, sebarkan salam. Dan kata Imam An-Nawawi lagi, as-salam awwalu asbabi ta'aluf wa miftahu istijlabil mawaddah wa fi ifsha'ihi tamakkunu ulfatil muslimin ba'duhum li ba'din
wa idharu syi'aruhum al-mumayyiz lahum an ghairihim min ahli al-milal ma'a ma fihi min riyadati an-nafs wa luzumi at-tawadhu' wa 'idhami hurumati al-muslimin. Faedah salam ini, Imam An-Nawawi kata, dia adalah sebab yang terawal yang boleh boleh mendorong sikap toleransi, sikap lemah lembut, kasih mengasihi antara sesama muslim. Dan ianya adalah apa? Kunci yang dapat menarik al-mawaddah, rasa cinta, rasa kasih antara sesama manusia. Wa fi ifsya'ihi tamakkuni ulfatil muslimin. Dan menyebarkan salam ini akan mengukuhkan lagi kesantunan dan juga keprihatinan, kasih sayang, kelembutan sesama kaum muslimin, ba'duhum li ba'din, antara satu sama lain. Wa idharu syi'arihim, dan bila kita mengucapkan salam, ia sebenarnya adalah satu bentuk kita menzahirkan syiar kaum muslimin, al-mumayyiz lahum an ghairihim min ahli al-milal, yang membezakan kita dengan penganut agama lain. Nampak? Dan bersama dengan ucapan salam itu adanya apa? Riyadatun nafs, yakni dia melatih jiwa kita. Dia akan melatih jiwa kita. Wa luzumu tawadhu', dia akan melazimi diri kita ini dengan rasa rendah diri, tawadhu'. Wa 'idhami hurumatil muslimin, dan mengagungkan kehormatan kaum muslimin. So, bila kita bagi salam ni, maksudnya dia melatih jiwa kita supaya kita merendah diri. Sebab itu antara sunnah Nabi SAW, kalau lalu, hatta budak-budak kecil pun Nabi bagi salam. Betul-betul menunjukkan apa? Tawadhu'. Kita dulu kat sekolah beza kan. Kat sekolah dulu dia ada satu bid'ah. Bid'ah kat sekolah-sekolah dulu, sekolah agama lah selalunya. Dia kata salam ni mesti yang senior kena bagi salam kat junior. Yang junior kena bagi salam dekat senior. Kalau bertembung kan, Assalamualaikum abang, Assalamualaikum abang, Assalamualaikum abang, dia tak boleh Assalamualaikum adik, dia tak boleh. Bid'ah tu maksudnya sunnah tu disempitkan. Sebenarnya tak. Siapa yang ucap dulu, dia akan, dalam hadis Nabi kata siapa yang ucap dulu tu dia yang terbaik. Tu nampak? Dia tak ada kasta. Oh, engkau junior, kenapa tak bagi salam dekat aku? Padahal dia boleh bagi salam dulu. Apa masalahnya? Tak, dia kena ikut kasta pula. Tak boleh, bukannya tu. Kan? Kemudian kalau dalam bilik darjah tu, bangun, Assalamualaikum cikgu, semua kan bangkit. Tak betul tu. Tak, konsep dia tu tak menepati sunnah. Tak perlu pun bangun, kan semua bangun. Assalamualaikum, apa? Serentak. Sebenarnya tak perlu. Yang ikut sunnahnya, cikgu masuk, cikgu bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebab cikgu doa kat dia orang. Tapi tak ada masalah lah. tak ada isu lah kita kata benda tu kan. Maksudnya, yalah mungkinlah sekolah dia nak selaraskan. Supaya apa? Yalah dididik lah budak-budak ni supaya bangkit hormat cikgu, tak ada masalah lah. Kan? Cuma adalah kalau kita bincang dari sudut hukum tu kan, bangkit untuk hormat orang ni adalah perbahasan dia. Tapi tak ada isu lah kalau benda tu kita kata sekadar dia nak didik. Kalau tak buat, yalah. Tapi yang tepatnya, lebih tepatnya, cikgu masuk tu bagi salam. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kan? Ataupun dia kira siapa yang bagi salam dulu. Sebab itu yang Nabi ajar, siapa yang bagi salam dulu dia yang terbaik. So maksudnya dia digalakkan kita supaya bersegera untuk melakukan ketaatan. So Nabi bagi tahu siapa yang ucapkan salam dulu, dialah antara dua orang yang bertemu,
siapa yang mula ucapkan salam dulu, dia yang terbaik. Sebab apa dia terbaik? Sebab dia yang mulakan kebaikan. So dia tak ada isu, kena tunggu senior dulu, kena tunggu junior dulu bagi salam. Dia pun duduk senyap. Lalu tu, kau tak bagi salam ke aku? Padahal dia boleh bagi salam. Allah Ta'ala bagi mulut yang sama. Bukan kata dia bisu. Dia boleh ucapkan salam dulu. So nampak tak? Sunnah ni dia mengajar kita supaya sentiasa positif. Bukannya sentiasa macam mengangkat diri. Tak, aku senior, tak boleh junior bagi salam, tak boleh senior bagi salam dekat junior. Siapa ajar kau macam tu? Agama tak ajar macam tu. Agama ajar siapa yang jumpa dulu dia bagi salam, dia lah yang terbaik. So apa yang kita kena buat? Kita lah kena bagi salam dulu. Lawan lumba, maksudnya aku nak dulu kebaikan. Sebab kita kena bayangkan, bila kita ucapkan salam, kita dapat pahala. Kita mendoakan kesejahteraan orang lain. Bila kita mendoakan kesejahteraan orang lain, malaikat juga akan mendoakan kesejahteraan kita. Bila kita yang terawal juga yang mendapat salam daripada malaikat, ataupun yang diaminkan doa kita oleh malaikat. Sebagaimana dalam hadis yang lain, seorang saudara bila dia mendoakan pada saudara dia yang lain tanpa pengetahuan saudaranya yang didoakan itu, maka malaikat akan ucapkan walaka mithluhu, bagi engkau apa yang kau doakan. Engkau akan dapat apa yang kau doakan. Bayangkan kalau kita ucapkan salam, maksudnya kita ucapkan doa. Nampak? Dan kita tak tahu sebab kita kena faham konsep ketaatan dalam syariat, dalam Islam ini, dia tak sempit macam kita faham. Sangat luas. Sebab kita tak tahu bila kita ucapkan salam tu, kita tak tahu bila waktu yang mustajab. Kita tak tahu. Kita tak tahu mungkin sebab kita ucapkan salam itu disebabkan ketika itu Allah mendengar ucapan kita, malaikat mencatat ucapan kita. Allah Ta'ala jadikan itu sebagai sebab untuk kita dapat keselamatan dalam perkara yang mungkin pada logik kita benda tu adalah perkara yang kita kata perkara yang boleh menimbulkan kemudaratan kepada kita dan sebagainya. Itu adalah sebab untuk menjadi kunci keselamatan kita pada perkara yang lain. Maksudnya kita tak tahu, mungkin bila kita rajin ucap salam, mesej pun kita rajin. Ada setengah orang dia SLM kan. Kalau dia ucapkan salam tak ada masalah. Kalau dia mesej, dia tulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pun kalau tak mau nak type panjang, dia dah akan keluar kan. Kita hanya type depan tu dia akan keluar. Dia panggil apa? Auto. So, mudah kan? Tapi yang penting kita niatkan salam. Maksudnya jangan kita sekadar macam adat je lah. Tulis ni pasal dah ada kat sini salam kan. Macam dah jadi macam, yalah adat, kalau adat kita biasa kan memang jadi adat lah. Tapi kita kena hadirkan. Nak dapat pahala lebih, kita kena hadirkan. Kita bila kita mesej mak ayah kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, kita bagi salam tu bukan semata-mata adat semata-mata. Bahkan kita doakan kesejahteraan dia. So itu menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Kita ini adalah orang yang nakkan kesejahteraan pada orang lain. Sebab itu kenapa Imam An-Nawawi kata salam ini dia dapat melatih jiwa. Nampak? Dia tak ada kasta macam tadi. Betul tak? Bila kita masuk, kita sampai, ustaz tak bagi salam, kita bagi salam. Sebab dia ustaz. Tak, bukan macam tu. Bahkan ustaz tu kalau dia faham betul-betul, dia yang akan bagi salam tu. Bukan dia kira, aku ustaz, hampa kena bagi salam kat aku. Tak. Macam tadilah senior dengan junior. Tak ada. Dia tak ada istilah, dia tak ada kasta dalam bagi salam ni. Nampak? Cuma dalam hadis adalah Nabi bagi tahu apa? Yusallimur raqibu ala al-mashi. Maksud apa? Mengendarai, berkenderaan memberi salam kepada yang berjalan, ataupun sebaliknya. Adalah kita kata yang berdiri memberi salam kepada
yang duduk, ataupun yang duduk bagi salam. Boleh tak? Ada tak isu? Maksudnya tak sebenarnya. Kalau balik pada hadis yang satu lagi, siapa yang mula salam tu, dia yang lebih baik. So dia tak ada isu kita kata siapa yang kena bagi salam dulu. Sebenarnya kalau kita balik pada hadis yang sebutkan bahawasanya orang yang pertama bagi salam dia yang terbaik, maksudnya dia menggalakkan kita untuk bersegera dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Tapi ustaz, macam mana kalau serentak? Assalamualaikum serentak. Dua-dua dapat lah. Kadang-kadang kan, Assalamualaikum, dia pun bagi salam juga serentak. Innamal a'malu binniyat. Maksudnya hanya sesuatu itu amalan itu berdasarkan niat. Maksudnya itu antara perkara yang kita boleh ambil daripada perkataan Imam An-Nawawi tadi. Sebab itu nak dapatkan apa? Kesejahteraan, nak dapatkan kita kata apa? Rasa sentiasa mengasihi antara saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita adalah dengan menyebarkan salam. Sebab itu dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkanlah salam, buatkanlah makanan, salatlah ketika waktu malam dan ketika waktu manusia tengah tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk syurga dengan salam, dengan kesejahteraan. Al-jaza' min jinsil amal. Maksudnya, kita jangan anggap remeh isu bagi salam ni. Isu bagi salam ni tak boleh kita anggap remeh. Kena bagi salam, kena sebarkan salam. Sebarkan salam. Baik. Sebab itu kalau kita tengok balik hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad At-Tirmizi, Ad-Darimi dan selainnya dengan sanad yang sahih yang kita bacakan tadi, Nabi kata ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulu al jannata bisalam. Hadis ni dikatakan apa? Abdullah ibn Salam dia kata ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mula-mula sampai ke Madinah, dan Nabi sampai ke Madinah tu, Abdullah bin Salam ni kata, Abdullah bin Salam ni siapa? Abdullah bin Salam ni sahabat Nabi, asalnya dia adalah seorang Yahudi, Bani Israel. Maksudnya dia ahlul kitab. Kemudian dia beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Salam ni kata awal-awal Nabi datang ke Madinah tu, dia kata apa? Falamma ta'ammaltu wajhahu alimtu anna wajhahu laysa biwajhin kadzdzab. Bila Nabi sampai, perkara pertama aku tengok adalah wajah Nabi. Dan aku tahu bila aku tengok wajah Nabi, aku tahu dia bukan pendusta. Maksudnya riak wajah. Orang panggil air muka. Air muka Nabi tu, Abdullah bin Salam kata, tengok pun tahu dia bukan penipu. Nampak? Sebab tu orang tua-tua kita kata apa? Kena jaga ayat muka. Atau kena jaga apa? Orang tua-tua kata kena jaga nama, kena jaga ayat muka kita. Maksudnya apa? Jangan sampai orang tahu kita ni penipu. Jangan kita rosakkan nama baik kita sampai orang tahu, oh dia ni bila sebut nama je ni, tengok muka pun tahu penipu. Nampak? Orang tua-tua dulu kan. So jangan rosakkan nama baik kita, jangan rosakkan nama keluarga kita. Maksudnya apa? Jangan buat benda-benda pelik lah. Jangan buat benda-benda yang boleh merosakkan maruah kita. Sebab itu Nabi SAW, ialah sebab apa? Nabi SAW di Mekah, dia dikenali sebagai Al-Amin, yang sangat jujur, yang sangat amanah. Betul nampak? Bila sampai ke Madinah, Abdullah bin Salam kata, aku tak pernah, aku tengok wajah dia pun aku dah tahu dia bukanlah seorang pendusta. Beza dengan zaman sekarang kan. Jangan sampai orang kata, oh tengok muka ni, oh ni muka scammer, habis. Bila orang dah cop tu habis. Nampak? Jadi apa yang dia dengar daripada Nabi SAW, Abdullah bin Salam ni kata, awal kalam yang aku dengar keluar daripada mulut Nabi SAW, hadis tadi, ayuhan nas afshus salam. Eloklah, kebetulan nama dia Abdullah bin Salam. So antara kaedah kita nak ingat hadis ni diriwayatkan oleh siapa? Hadis ni cerita pasal salam. So
Siapa yang riwayatkan hadis ni? Abdullah bin Salam. Cerita tentang apa? Salam. Afshus salam. Nabi kata, sebarkan salam. Sebarkan salam. Maksudnya jangan kita loket dengan salam. Jangan kita kedekut nak bagi salam. Kecualilah kalau dalam keadaan yang boleh menimbulkan fitnah ke. Maksudnya yang kita kata macam contoh maksudnya bila kita kata dalam keadaan yang boleh menimbulkan fitnah ni, contohnya dalam situasi misalnya lelaki dengan perempuan yang boleh menimbulkan fitnah. Misalnya tak ada orang lain dah, tiba-tiba dia bagi salam. Maksudnya dalam keadaan tak ada orang, tempat tu tak ada orang lain. Yang dia boleh menimbulkan fitnah apa semua, maksudnya sebaiknya dielakkan. Tapi kalau dah ramai orang, tempat ramai orang, bagi salam tak menjadi masalah. Hatta lelaki ataupun perempuan. Nampak? Baik, yang perempuan pula dia bagi salam tu, janganlah bagi salam tu mendayu-dayu pula. Kan? Dibuat pula taranum pula ke? Kan? Buat bagi suara biasalah, maksudnya suara yang normal lah kan. Maksudnya janganlah apa? Buat suara yang mendayu-dayu. Maksudnya itu maksud ulama bahas kan, menimbulkan fitnah. Yang boleh menimbulkan fitnah maksudnya dielakkan lah. Kan? Baik. Kemudian yang kelima, kalau kita tengok berkenaan dengan larangan kita mengatakan assalamu ala Allah. Sejahtera ke atas Allah. Sejahtera ke atas Allah. Assalamu ala Allah. Boleh tak kita kata assalamu ala Allah? Salam sejahtera ke atas Allah. Kesejahteraan ke atas Allah. Baik. Datang dalam hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya, "Kunna nusalli khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami dahulu solat di belakang Nabi. Fanaqul, lalu kami mengatakan, assalamu ala Allah. Sahabat dulu mereka solat, mereka kata assalamu ala Allah. Sejahtera ke atas Allah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur. Nabi kata, "Inna Allaha huwas salam." Sesungguhnya Allah itu sendiri as-salam. Maksudnya Nabi tegur dari sudut ucapan, adab dengan Allah. Nampak? Walakin qulu, akan tetapi kalau kalian nak ucapkan salam khusus kepada Allah, maka katakanlah at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maksudnya ini hadis tentang lafaz tasyahud ataupun lafaz tahiyat. Maksudnya asalnya sahabat mereka ucapkan assalamu ala Allah. Lalu Nabi Nabi kata Allah tu assalam. Ya, Allah itu sendiri dia assalam. Maksudnya Allah Ta'ala tak berhajat kepada doa kita. Bila kita kata assalamu ala Allah, sejahtera ke atas Allah, siapa kita? Nampak? Sebab itu kita tak kata assalamu ala Allah, sebab Allah tu sendiri assalam. Dia sejahtera. Ada kita atau tak ada kita pun, dia memang dah sedia azali dah assalam. Dia sejahtera. Dia tak berhajatkan kepada doa kita. Tetapi Nabi kata apa? At-tahiyyatu lillah. At-tahiyyat maksudnya segala penghormatan, segala ucapan yang baik, segala penghormatan itu untuk Allah. Macam kita kata alhamdulillah, segala pujian untuk Allah, bagi Allah. Maksudnya kita tidak mendoakan Allah sebab dia Allah. Tetapi kita akui bahawasanya segala bentuk penghormatan semua untuk Allah. Satu tak diucapkan assalamu ala Allah, tapi kita kata at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Salam ke atas Nabi, maksudnya salam kepada makhluk. Nampak? Baik. Sebab itu kalau kita tengok
dalam hadis Isra' dan Mi'raj, yang bagi salam ni antara makhluk dengan makhluk kan. Nabi SAW bila bertemu dengan Allah, Nabi bagi salam ke? Tak. Sebab dia sendiri Assalam. Kesejahteraan yang dilimpahkan tu dari dia. Sama juga nanti Nabi SAW ketika di akhirat nanti, ketika Allah Ta'ala akan perintahkan Nabi SAW untuk bagi syafaat Maqam Al-Mahmud, Nabi SAW akan sujud dekat Allah. Kemudian Allah Ta'ala akan perintahkan Nabi angkat kepalanya dan minta syafaat. Dalam sebahagian riwayat dikatakan Nabi akan diajarkan dengan ucapan-ucapan puji-pujian, penghormatan yang tak pernah diajarkan sebelum ni. Tak ada istilah salam tu. Maksudnya Nabi bila bertemu dengan Allah ketika itu pun tak ada kata assalamu ala Allah, assalamu alayka ya Allah ke? Boleh tak? Tak boleh. Sebab Allah Ta'ala sendiri Assalam. Kesejahteraan tu datang daripada dia. Dia sendiri sejahtera daripada sebarang bentuk keaiban, kekurangan, kerosakan, menzalimi hamba-hambanya tidak ada. Sebab itu Nabi ajarkan lafaz tahiyat tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik. Sebab itu kalau kita tengok balik kata Al-Baghawi, dia kata annahu sallallahu alaihi wasallam أنكر التسليم على الله وبين أن ذلك عكس ما يجب أن يقال فإن كل السلامة ورحمة له ومنه وهو مالكها ومعطيها. Kenapa Nabi SAW tegur sahabat-sahabat yang kata Assalamu ala Allah tadi? Kerana macam kita katakan tadi, kerana yang sepatutnya kita yang berhajatkan salam daripada Allah, kesejahteraan daripada Allah. Allah Ta'ala tak berhajatkan kesejahteraan daripada kita ataupun doa daripada kita. Kerana kesejahteraan dan kebaikan dan segala nikmat itu datang daripada Allah. Nampak? Sebab itu dikatakan apa? Diubah oleh Nabi SAW dengan lafaz tahiyat, at-tahiyatu lillah. Kerana apa? Menunjukkan bahawasanya kesejahteraan dan rahmat itu datang daripada Allah. Dan dialah yang memiliki kesejahteraan dan dialah yang memberikan kesejahteraan. Wa huwa malikuha wa mu'tiha. Baik. Baik, jadi itu antara 5 perkara yang kita kata tuntutan iman kita dengan nama Allah Al-Assalam. Baik, ada soalan? Tengok soalan jap. Kita habis 11.30 kan? Dah habis dah waktu. Baik, kita tengok soalan. Kalau ada soalan sikit. Boleh ke guna lafaz wa'alaikassalam pada individu lelaki dan wa'alaikissalam pada individu perempuan secara linguistik betul, secara syar'i bolehkah ia disebut? Boleh, tak menjadi masalah. Maksudnya kalau kita ucapkan apa, contohnya macam orang soalan dia sini, boleh tak kita ucapkan assalamu alayka? Boleh tak? Harus. Kita ucapkan, contoh laki kan, assalamu alayka. Dia pun jawab wa alaikassalam. Boleh? Harus. Kalau perempuan, assalamu alayki. Dia pun jawab wa alaikissalam. Boleh tak? Harus. Tetapi lafaz yang syar'i, yang terbaik, yang sempurna, Assalamualaikum. Walaupun dia seorang, dia pun jawab Waalaikumsalam, menggunakan kita kata dhamir merujuk kepada antum, hum, iaitulah apa, antum, iaitulah dhamir, ialah satu, kita kata merujuk kepada ta'zim, kita menghormati. So lafaz yang datang dalam salam yang syar'i, Assalamualaikum. Tapi boleh tak kadang-kadang kita nak kata Assalamualaikum kat kawan kita, Assalamualaikum, boleh? Tak menjadi masalah. Harus. Kawan kita Assalamualaikum, boleh, harus. Katakan kita nak kita nak praktikkan linguistik dari sudut bahasa tadi kan, harus. Tetapi yang lafaz yang syar'i terbaiknya Assalamualaikum. Sebab datang juga sebahagian riwayat mengatakan bahawasanya maksudnya ulama sebutkan bahawasanya dalam bentuk kita, kerana bila kita gunakan lafaz syar'i Assalamualaikum, kita dapat pahala ikut sunnah. Tapi beza dengan kita kata Assalamualaikum, Assalamualaikum tadi, dikurang sikit. Kita dapat pahala kita bagi salam tu, tetapi dia tak sesempurna apa lafaz yang syar'i tadi. Hukumnya harus. Tak menjadi masalah. Assalamualaikum, Assalamualaikum.
Jangan tukarlah, jangan tukar yang lelaki jadi perempuan. Assalamualaikum. Itu jadi lain pula. Oh, kau nak tuduh aku LGBT ke? Kan. Tak boleh gaduh pula kan. Jadi kena sebab tu ambil yang lafaz syar'i itu lebih baiklah. Tapi kadang-kadang kita nak kata assalamualaikum sebab datang dalam sebahagian riwayat ada riwayat yang menunjukkan sahabat-sahabat kadang-kadang mereka bertemu dengan Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, kan, tak menjadi masalah, sebab harus, dan Nabi tak ingkar kan. Kadang-kadang mereka akan guna assalamualaikum, tak menjadi masalah. Baik, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.